Okay, Assalamualaikum kelas. Okay, sebelum kita mulakan, saya minta seorang untuk bacakan doa. Aiman, tolong bacakan doa. Okay, terima kasih. Semua boleh duduk Okay, sebelum cikgu mulakan hari ni, cikgu nak periksa nama untuk seorang-seorang lah. Cikgu akan sebut seorang-seorang Kalau nama awak ada, awak jawab ya Amir ada? Amir ada. Sofia? Okay, Sofia. Izara? Aiman? Arif? Zahra? Okay, so semua ada Okay. Okay, so sekarang sebelum saya mengajar hari ni, awak semua nampak tak dekat depan ni ada apa? Awak nampak ada kotak kan? Sebelum tu saya nak awak susun kotak ni daripada yang paling kecil sehingga yang paling besar sekali. Okay, tunjuk, nanti cikgu ubahkan. So yang mana yang paling kecil? Satu Okay. Lagi? Ada apa-apa lagi perubahan? Yang ni kena tukar yang ni Alright. Okay. So sekarang dah ikut susun ke belum? Okay, semua dah Okay. Okay, so yang ni Okay. So betul yang awak-awak semua ni susun memang betul. Memang yang ni paling kecil sampailah yang paling besar. Okay. Ikut apa yang awak buat ni, apa yang awak faham? Okay, apa yang awak faham ikut apa yang awak buat ni? So, first kali ialah gambar ni daripada kecil sampai ke besar. Okay, betul. Lagi? Okay, so awak cakap yang nombor 2 ni lagi besar pada yang 1. Nombor 3 lagi besar pada 2. 4 lagi besar pada 3. 5 pun lagi besar daripada 4. Okay, betul Kalau kita tengok kat sini memang yang ni lagi besar daripada 1. Yang ni lagi besar pada yang ni. Yang ni lagi besar. So, dia memang ikut daripada kecil sampailah ke besar. Okay. So, hari ni hari Selasa. Berapa hari pula? Okay. Jadi, apa kaitan yang kita buat hari ni dengan apa yang kita akan belajar hari ni? Okay. Hari ini, saya akan mengajar berkaitan geometri. Bab 2, geometri, iaitu pembesaran dan pengecilan. Tetapi, saya hanya akan mengajar berkaitan dengan pembesaran sahaja terlebih dahulu. Apa maksud pembesaran ni? Okey. Okey. So, kalau kita tengok dekat sini, maksud pembesaran ialah ia merupakan satu kaedah untuk mengubah sesuatu gambar ataupun saiz bentuk asal kepada bentuk yang lebih besar ataupun lebih besar mengikut skala ataupun nisbah yang diberikan. Maksudnya dekat sini macam gambar ni. Objek kita andaikan objek satu adalah objek asal adalah nombor 1 ni, dan kita nak ubah kepada objek yang lebih besar, iaitu macam nombor 2, nombor 3. So, macam mana kita nak buat tu? So, dia akan bagi kita skala dan kita akan besarkan benda tu. Okay. Jadi, kalau ikut tengok dekat sini, dia cakap apa? Merupakan kaedah mengubah saiz daripada yang asal kepada yang lebih besar ataupun yang lebih besar mengikut skala dan juga nisbah yang diberikan. Apa maksud skala dan juga nisbah ni? Okay. Kita kena tahu, untuk skala,
bentuk asal ialah 1:1. Itu adalah bentuk asal. Dan skala dalam lukisan digunakan untuk menterjemahkan sesuatu. Bentuk asal objek kepada bentuk yang lain, sama ada lagi besar ataupun lagi kecil, untuk memudahkan kita lihat. Maksudnya skala ni kita gunakan untuk kita ubah objek ni. Contoh dekat sini, objek asal ialah nombor 3. Kalau objek ni besar, dan kita kena kecilkan menjadi 1. Tapi kalau objek ni kecil, susah untuk kita lihat, dan kita akan besarkan ke 4 ataupun ke 5. Okey. Kemudian contoh penggunaan skala. Okey, kalau awak nak tahu, skala ni, nisbah ataupun skala ni ada macam-macam jenis. Antaranya ialah decimal scale, skala elektrik, lepas tu ada lagi skala mechanical. Jadi memang ada banyak skala, tapi untuk lukisan kita akan gunakan skala piawai. Skala piawai. So, dalam skala piawai ni dia ada 3 benda, iaitu sebagai contoh, satu ialah 1:1, skala 1:1. Yang kedua ialah skala 2:1, dan yang ketiga ialah 1:2. Ini adalah bentuk skala ataupun nilai skala yang diberikan. Apa maksud untuk 1:1, 2:1, 1:2 ni? Okey. Awak kena tahu untuk objek asal ialah belah kanan, sentiasa berada di sebelah kanan. Untuk 1:1, ia mewakili objek asal, di mana 1 yang belah kiri ialah objek baru, manakala 1 yang di sebelah kanan juga merupakan objek asal. Kemudian ia dipanggil ialah, yang ini 1:1 merupakan objek asal. Untuk yang 2:1, okey, apa saya cakap tadi? Belah kanan ialah objek asal, dan di sebelah kiri adalah sama ada dia besar ataupun makin kecil. Cuba tengok kat sini. Nombor 2 ni lagi besar pada kecil, atau nombor 2 lagi besar pada 1 ataupun lagi kecil pada 1. Dia adalah lebih besar, ya betul. Jadi ianya adalah skala pembesaran. Okey. Skala pembesaran ni, apa guna, kenapa perlunya skala pembesaran ni? Okey. Sebagai contoh, macam ada kita nak kena lukis objek yang sangat sukar untuk dilihat. Maksudnya contohnya macam pengetip kuku ni. Kalau kita tengok ni sangat kecil, memang sukar untuk kita lihat di dalam lukisan. Maka kita kena gunakan skala pembesaran untuk kita besarkan. Sebagai contoh, kita tengok dia punya saiz ni besar ni je. Bila kita gunakan skala pembesaran, maka kita boleh besarkan dia ni. Okey, cuba tengok kat sini. Beza dia. Mana yang lagi senang nak lihat? Yang kecil ke yang lukisan yang kita besarkan? Mestilah yang kita besarkan kan? Okey, betul. So sebab tu kita gunakan skala pembesaran di dalam lukisan. Okey, yang ketiga, yang terakhir sekali ialah 1:2. Apa maksud 1:2 ni? Macam saya cakap tadi, belah kanan wajib, memang belah kanan ni ialah untuk skala untuk objek asal. Jadi kita tengok kat sini, yang belah kiri ni
dia lebih besar ataupun lebih kecil daripada objek asal ni. So kita tengok satu dengan satu lagi kecil ke lagi besar daripada dua? Lagi kecil kan? Okay, betul. Maka bila dia lagi kecil, ia merupakan skala pengecilan. So sekarang kita ada 3. Dalam nisbah piawai kita ada 3, iaitu objek asal, skala pembesaran dan juga skala pengecilan. Bila kita nak guna skala pengecilan ni, bila kita nak gunakan dia, sebagai contoh awak pernah terfikir tak macam mana orang buat rumah? Macam mana bukannya kontraktor tu tiba-tiba datang terus buat bina rumah macam tu je? Bukan. Dia akan lukis dahulu, macam arkitek dia akan lukis pelan semua. Okey. Macam mana rumah yang besar-besar, contoh rumah banglo yang sangat besar, dia nak muatkan dalam lukisan yang macam dalam kertas lukisan yang kecil ni. Macam mana dia nak buat? Jadi itulah gunanya skala pengecilan ni. Dia gunakan skala pengecilan ni untuk menterjemahkan bentuk asal tu kepada bentuk yang lebih kecil, yang lebih senang untuk kita lukis, untuk kita refer dekat kertas lukisan. Jadi digunakan skala pengecilan. Contohnya macam 3/1. Sekejap, saya hadap dulu Contohnya digunakan nisbah 3/1. 3 ialah maaf. Okey. 3/1. 3 ialah rumah ni. Contoh dalam rumah ni dalam 500 kaki lah. Jadi dia nak muat, untuk dia muatkan dalam kertas lukisan, dia akan gunakan skala yang lebih kecil. Maksudnya 1 kaki bersamaan dengan 500 kaki. 1 kaki dalam kertas lukisan bersamaan dengan 500 kaki di dalam objek asal tu. Jadi senanglah untuk arkitek ni, dia lukis pelan. Untuk sebelum dia buat rumah, dia boleh lukis pelan penuh. So macam contoh dia nak buat bilik. Okay, bilik dia tengoklah. Dia tengok dekat sini. Dalam lukisan bilik ni dia 3 kaki. Dan bila dia tengok 3 kaki, kemudian dia akan darabkan dengan 500. Maksudnya 3 kaki darab 500 sama dengan 1500. So dia akan bina sepanjang 1500 kaki untuk rumah tu. Okey. Okey, contoh lagi lah. Saya bagi awak contoh-contoh nisbah. Contoh saya bagi awak sebab saya rasa tak cukup. Saya nak tahu awak faham ke tidak berkaitan dengan nisbah ni. Okey, saya bagi awak beberapa contoh. Okay? Okay. Saya nak awak bagi jawapan sama ada ini adalah skala pembesaran ataupun skala pengecilan. Okay. A apa? Jawab aja. Saya tulis dulu. A adalah skala pembesaran. Awak cakap. B pengecilan. C pembesaran. Untuk D pembesaran juga. Okey. Okey. Jadi sekarang kita akan semak sama-sama Okey. First kali ialah 1 3. Cuba kita tengok. 1 ni kita kena tahu yang belah kanan ni adalah untuk objek asal.
Yang ni adalah objek asal. Yang belah kiri ialah objek yang kita kecilkan ataupun besarkan. Okey, untuk nombor yang A ni, besar ke kecil? Kita tengok. 3, 1 nisbah 3. 1 ni lagi kecil ke lagi besar pada nombor 3? Lagi kecil. So, dia adalah pengecilan. Kemudian kita tengok yang B. 2 nisbah 3. 2 ni lagi besar ataupun lagi kecil daripada 3? Lagi kecil kan? So, dia adalah pengecilan. Betul, awak buat betul. Kemudian 5 nisbah 4. 5 ni lagi besar ataupun lagi kecil pada 4? Lagi besar kan? So, dia adalah pembesaran. Yang terakhir ialah 6 nisbah 4. Dia, nombor 6 ni lagi besar pada 4 ke lagi kecil? Lagi besar kan? So, dia adalah pembesaran juga. Okey, so kalau ikut kat sini, saya rasa awak faham apa macam mana nak baca nisbah ni. Sama ada dia, kita kena buat dia pembesaran ataupun pengecilan. Yang tu saya rasa awak dah tahu. Okey. Setakat ni awak ada apa-apa soalan tak nak tanya? Berkaitan dengan nisbah, skala ke, pembesaran ke, ada tak? Aiman ada soalan? Zara? Sofia? Okey, awak tak ada soalan Kalau macam tu, saya yang akan bagi awak soalan. Sekejap saya tulis soalan Okey, soalan dia, suatu rajah telah dibesarkan dengan nisbah 4:3. Apakah maksud angka 3 dan juga angka 4 dalam nisbah ni? Okey, seorang jawab. Aiman, angka 3 ni apa maksud dia? Okey, awak cakap apa? Objek asal Angka 4, Zara? Apa? Objek yang dibesarkan Okey, ini Aiman cakap angka 3 ialah objek asal dan angka 4 ialah objek yang dibesarkan. Okey, jom kita tengok 4, 3. Apa saya cakap tadi? Yang belah kanan ialah objek asal. Jadi Aiman jawab objek asal. Okey, so apa yang Aiman jawab betul. Maksud 4 ialah objek yang dibesarkan. Macam mana kita tahu dia besar kan? Okey, satu soalan dah cakap dia dibesarkan. Satu lagi kita tengok 4 dengan 3. 4 ni dia lagi besar ke lagi kecil pada 3? Dia lagi besar. So dia adalah objek yang dibesarkan. Okey, so nampaknya awak dah faham benda tu. Kemudian sepadam dulu Okey. Jadi macam mana kita nak lukis pembesaran ni di dalam lukisan? Okey, dia ada dua cara, iaitu yang pertama ialah nisbah sisi. Yang kedua ialah nisbah luas. Tapi hari ini saya akan ajar awak macam mana untuk lukis menggunakan nisbah sisi Jadi untuk nisbah luas kita akan belajar nisbah luas, kita akan belajar untuk minggu depan. Hari ini saya akan fokus untuk nisbah sisi dahulu. Okey, apakah langkah-langkah yang boleh buat untuk kita, apa langkah-langkah yang kita boleh gunakan untuk kita buat nisbah sisi ni? Okey, yang pertama ialah tentukan pusat pembesaran. Yang kedua ialah yang first kita tentukan pusat pembesaran. Yang kedua ialah garisan
condong. Ataupun ini adalah garisan untuk kita buat nisbah lah. Yang ketiga ialah garisan pancaran. Yang keempat ialah selarikan garisan. Okey, yang terakhir sekali ialah kita pekatkan lukisan objek tu. Pekatkan lukisan. Okey. Jadi untuk nisbah sisi ni kita memang akan gunakan langkah-langkah ni. So awak kena ingatlah langkah ni. Yang pertama ialah tentukan pusat pembesaran. Sebagai contoh, segi 4. Kemudian kita kena pilih. Kita nak buat dekat kita nak buat pusat pembesaran tu kat mana? Contoh kat sini ada A, B, C, D. So awak pilih A. Okey, so A adalah pusat pembesaran yang awak pilih. Kemudian kita buat garisan condong untuk nisbah. Apa maksud garisan condong ni? Garisan condong ialah garisan kita condongkan dia. Kalau garisan lurus macam ni. So kalau garisan condong, kita condongkan dia. Buat macam 45 darjah lah. Okey, kemudian garisan pancaran. Apa maksud garisan pancaran ni? Garisan pancaran ni, awak kena pancarkan garisan ni daripada pusat pembesaran kepada mana-mana bucu. Ke semua bucu. Contohnya dekat C, lepas tu dekat D pun ada bucu lagi, awak kena pancarkan lagi. B pun awak kena pancarkan juga. So ini dinamakan sebagai garisan pancaran. Kemudian selarikan garisan. Yang ni saya akan tunjukkan macam mana untuk kita selarikan sekejap lagi. Saya akan ajar cara-cara untuk lukis. Kemudian kita akan pekatkan lukisan terakhir. Yang ni pun saya akan tunjuk sekejap lagi lah. Okey. Okay, so sekarang saya akan tunjukkan macam mana untuk lukis-lukis tu. So saya bagi awak 10 saat untuk awak sediakan barang-barang lukisan sebelum kita mulakan. So saya akan kira pada sekarang lah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okey, semua dah siap semua dah siap sedia Okay, jadi macam tadi saya dah ajar langkah-langkah untuk kita buat nisbah sisi ni. Langkah-langkah dia macam mana. So pertama sekali kita kena tentukan pusat pembesaran. Jadi saya tentukan saya nak buat pusat pembesaran saya dekat dekat B lah, senang. So saya tentukan dekat B. Kemudian saya kena buat garisan condong nisbah. Untuk garisan condong ni saya tarik je. So saya tentukan dekat B. Kemudian garisan tu saya kena buat dekat pusat pembesaran dia lah. So kat situ. Kemudian soalan nak berapa? Nisbah sisi 4/3. Jadi yang paling besar ialah 4. Kemudian jadi kita kena buat 4 senggat. 1, 2, 3, 4. 4 senggat ni bersaiz yang sama Make sure saiz dia sama. Awak jangan alih-alihkan dia punya jangka lukis tu. Kemudian kita kena buat garisan pancaran. Nombor 3 ialah garisan pancaran. Garisan pancaran daripada pusat pembesaran. Jadi kita tariklah daripada B ni ke C, kemudian kita tarik ke B, lepas tu kita tarik ke E, lepas tu kita tarik ke A. Okey. Kemudian kita kena besarkan, kena panjangkan. Sebab kita nak besarkan, jadi kita kena panjangkan lagi dia punya garisan ni. Sebab kita nak besarkan dia. Kalau kecil tak payah nak panjangkan pun tak apa. Jadi kita tengok tadi objek asal. Saya cakap apa tadi? 4/3. 3 ialah objek asal. Jadi daripada sini
Sini adalah 1, 2, 3, 4. Objek asal adalah 3. Kemudian kita kena ni lah, selarikan. Ini yang saya cakap tadi. Step keempat adalah selarikan garisan. Macam mana nak selarikan? Macam ni. Kita ni jangan alihkan daripada 3 ke bucu A. Kemudian kita panjangkan lukisan ni. Okey, ini adalah yang asal. Untuk cari yang baru yang kita akan besarkan ialah 4. Dia nak nisbah yang 4. Jadi kita ambil yang 4 ni, selarikan. Jadi kat sini adalah A' kita. Kemudian kita buat untuk garisan yang E pula. E pun sama. Kita selarikan. Okey. EA kat situ. Kita selarikan garisan ni kepada point A baru kita tadi, A prime. Kita tarik je sampai jumpa. Jadi sini E, yang ni ialah E prime baru kita. Kemudian kita buat untuk garisan yang D pula. D pun sama kita selarikan ke E prime yang baru kita jumpa tadi. Okay, so yang ni ialah garisan yang bersilang dengan ni ialah D prime kita yang baru yang kita akan gunakan. Lepas tu untuk kita buat yang lengkuk ni, pertama sekali kita kena tarik ke point baru dia. Ini pun kita kena tarik juga tadi. Okay, first sini kita tarik ke point sini. Yang bucu ni tarik ke pusat, yang ni pun kita kena tarik ke pusat pembesaran dia. Okay, ni kita nak kena cari pusat pusingan untuk bulat tu yang baru. Okay, kemudian kita tengok yang ni ke sini yang baru Jadi untuk kita cari yang baru, kita kena selarikan dengan garisan D. Okay, ini kita naikkan. Okay, kat sini Okay, jadi yang dia punya ni tadi dekat sini. Jadi pusat pembesaran baru dia adalah dekat sini. Ni adalah O prime. Okay, lepas tu kita kena buat yang ni pula. Kita ambil jangka lukis daripada pusat yang baru ni, kita panjang ke D. Sebab yang tadi yang ni yang lama dia ke D situ, jadi yang baru kita ambil pusat yang baru pergi ke yang baru ni. Okey, dan kita tarik ke. Okey, jadi yang bersilang tadi dia ada dekat garisan C. Garisan C tadi adalah dekat sini. Jadi inilah awak punya C baru. Jadi yang terakhir yang saya cakap tadi adalah pekatkan lukisan. Pekatkan lukisan baru yang kita buat tadi. Jadi yang baru ialah yang prime. Okey, B kita tarik ke A prime. Allah ya tu. Guna yang hijau. Tarik ke E prime. Kemudian A prime ke E prime. Kemudian E ke D. Lepas tu yang B ke C prime. B ke C prime. C prime kita adalah dekat sini. Okey, jadi yang lagi satu tu ialah pusat pembesaran yang dia punya lekuk ni. Ini adalah lekuk baru kita. So kalau kita tengok kat sini, inilah kita punya lukisan baru kita.
Jadi kalau kita tengok dekat sini, dia punya shape, dia punya bentuk sama, cuma beza dia adalah yang lama dia kecil sikit, yang baru kita buat besar sebab kita telah besarkan, kita telah buat pembesaran menggunakan nisbah sisi. Nisbah sisi kita kena gunakan yang condong ni, dekat sisi ni kita gunakan dia. Tadi kita dah buat, saya dah tunjukkan macam mana untuk kita buat lukisan pembesaran menggunakan nisbah sisi. Jadi ada apa-apa soalan tak? Aiman, Sofia? Okay, so tak ada soalan Okay, so saya rumuskan balik apa yang kita belajar tadi. So secara asasnya awak kena tahulah apa itu nisbah, cara nak baca nisbah, dia punya konsep dia macam mana. Sebab kalau awak tak tahu benda tu, awak tak boleh nak buat lukisan tu macam mana. Kemudian awak kena tahu, macam tadi saya dah ajar langkah-langkah untuk kita buat nisbah sisi ni macam mana. Ada 5 langkah tadi, awak boleh tengok balik. Kemudian untuk soalan, saya ada sediakan 2 soalan. Yang ni soalan pertama dan juga soalan kedua. Saya nak awak buat soalan ni, kemudian pastikan sehari sebelum kelas minggu depan awak dah letak dekat saya punya meja lah. Okay, so itu sahaja pembelajaran hari ini. Okay, kita tutup kita punya kelas dengan bacaan surah Wal-As dan juga tasbih kifarah. Okay, itu sahaja. Sekian, terima kasih.